Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saya ucapkan kepada anda. um, Right, so bulan ni agak slow sikit. Bukan bulan ni, awal tahun baru ni agak slow sikit. Ada a few days saya tak sempat nak buat live. But ada reason lah, ada reason. Sebenarnya macam lalui tahun ni kita tengah saya dan Sal, kita tengah brainstorming silap pula. Brainstorming untuk create better apa tu makilah sekarang kita orang tengah nak upgrade. Nak upgrade sistem, nak upgrade cara kita nak berurusan, nak give more value lah, senang kata. Nak membantu warriors, fighter yang berada di bawah Lalili untuk lagi cepat gerak, untuk cepat berjaya bersama Lalili. So this month, awal-awal bulan ni lah, kita ada macam-macam benda kita tengah susun. So saya nak minta maaf, ada a few days kita tak sempat nak buat live pun. Maafkan. Dan malam ni saya nak share satu benda yang kita dah launch. Kita dah launch sebenarnya awal bulan 1 hari bulan tak silap saya, untuk anda. Untuk anda. So stay tune sampai habis. Kita akan share lah apa benda tu. So sebelum kita start, saya harap anda semua okey. You all semua berada pada keadaan yang okey. Mungkin ada yang dah tidur tapi tak boleh nak tidur. Duk fikir macam mana aku nak survive esok, macam mana aku nak hadapi 2021 ni. Saya yakin mungkin ada yang macam tu. Dan pada yang dapat join live malam ni, thank you so much. Selamat datang saya ucapkan. Dah memang hebat. Sebab masih belum tidur. Sebab mostly ramai orang dah tidur lah. Tapi tak bagus pun tidur lewat sebenarnya. Saya sangat cadangkan you all tidur lah awal. Tapi macam malam ni pun saya macam masa kita, kadang-kadang masa kita tak kita kena kontrol masa kita sendiri lah. Kita sendiri tahu apa masa yang sesuai untuk kita buat sesuatu. So alhamdulillah, bagi saya masa ni paling cantik lah untuk saya, untuk buat FB live, untuk give value pada anda semua yang setia bersama Lalili daripada dulu sampai sekarang. Thank you so much. Kita akan guna this platform untuk bagi anda. Mungkin ada kat sini yang tak boleh tidur malam, fikir apa aku nak buat untuk beranakkan duit. Aku ada masalah duit, hutang tak selesai. Saya faham masalah tu, sebab saya pun alami masalah tu. Dan saya juga alhamdulillah saya jumpa cara macam mana nak atasi masalah tu. So that's why saya sangat-sangat sarankan you all stay bersama kami dan duduk dengan Lalili, follow rapat-rapat. InsyaAllah dalam live kita ada buat Lalili Snips, kita ada buat InsyaAllah a few content, especially dalam grup Nak Jadi Jutawan Bahagia. So kalau anda ada masalah-masalah tak boleh tidur malam ni, memikirkan masalah-masalah especially keuangan. Dan sebenarnya kan, kalau anda tak ada yang, kalau you all perasan masalah keuangan ni, money bukan segalanya. Itu of course money bukan segalanya, tapi most of the time duit akan affect kita punya relationship, akan affect kita punya, even dalam Islam pun duit tu perlu. Sebab apa? That's why wujudnya zakat. Islam sangat menggalakkan kita ada duit untuk bayar zakat. Kalau kita tak ada duit, kita tak boleh nak bayar zakat. Betul tak? Bukan setakat zakat, nak pergi haji. Sekarang ni saya dengar pergi haji makin mahal tau. Kuota dah dikurangkan dan kos nak pergi haji makin mahal sebab jumlah orang, contoh macam hotel tu boleh muat a few thousand, dah dikurangkan mungkin 50%. So dia nak cover kos dia terpaksa charge lebih mahal. So kalau you tak ada duit, you tak ada keuangan, macam mana kita nak pergi haji? Dan doakan saya please. Salah satu saya punya impian, big why saya, kenapa saya buat apa yang saya buat sekarang adalah salah satunya nak pergi haji dan insyaAllah nak bawa family, bawa anak-anak semua. Doakan saya. Dan saya pun insyaAllah saya doakan you all pun sama dapat juga pergi haji. Tak kisahlah COVID ke apa, mahal ke apa, insyaAllah kita buat, kita fight, kita do something yang insyaAllah benda ni memang orang cakap harta banyak ni mungkin kita akan ditanya dekat padang mahsyar. Kalau benda tu bagus dan kita buat benda yang baik, harta-harta yang ada itulah yang akan membantu kita untuk bersedekah. Dan sedekah adalah the best, apa benda kita panggil tu, benda yang paling bagus. Kalau kita boleh bagi manfaat pada ramai orang tu lebih bagus, kan?
Dan saya ni saya tak reti nak berceramah, nak bagi khutbah, nak menasihat orang, tak, saya tak layak pun. So the only way saya boleh buat adalah mungkin dengan saya cari rezeki lebih sikit untuk bantu orang susah, itu je. Mungkin you all pun sama macam saya, kita tak reti nak jadi pencetus ummah. Tak reti, saya tak reti. So mungkin bila kita apa yang kita boleh buat, kita buat dan kita bersumbang semampu yang boleh. Saya sangat respect dengan Ustaz Abid Liu saya tak tahu, saya selalu sebut. Dan itu adalah salah satu apa yang saya nak lah. In fact, mak ayah saya pun selalu, diorang sangat-sangat selalu sarankan saya untuk bersedekah. Dan saya nak share dengan you all apa yang mak saya share. Saya bagi mama, mama saya share dengan ayah saya adalah sedekah subuh. Sedekah subuh. Sedekah subuh ni the best, kita pergi surau everyday, kita bersedekah lah. Tapi mungkin ada yang tak dapat nak pergi, sama ada keuzuran ke, ataupun mungkin you all perempuan tak boleh nak pergi masjid ke surau ke, especially musim PKP ni. Sediakan tabung je dekat rumah. Bila you solat subuh, siap-siap solat subuh, you letaklah RM1 ke 50 sen ke 1 sen ada, saya tak pasti, 5 sen ke. At least setiap subuh you bersedekah, walaupun masih dekat dalam rumah. Dan mungkin habis bulan ke, atau you set sendirilah sebulan ke 2 bulan lepas tu, you boleh gunakan tabung tu, keluarkan duit dekat tabung tu untuk kita guna untuk give somebody. Dan antara sedekah yang saya selalu dengar lah, yang terbaik adalah kepada keluarga sendiri. Kalau anda ada keluarga susah, especially sekarang musim banjir, saya nak ucapkan takziah, bukan takziah, saya nak ucapkan takziah lah takziah kepada semua mangsa banjir. Saya tengok memang tinggi gila air dia tu. So semoga diorang semua dipermudahkan urusan. Dan inilah masanya untuk kita bersedekah kalau ada kemampuan, untuk membantu mudahkan urusan dia. Mungkin kita tak mampu nak pergi sana, nak bawa boat, nak bawa berpuluh-puluh four wheel drive yang Ustaz Abid Liu buat. Kita mungkin tak mampu, but at least kita buat apa yang kita mampu. Dan kat situlah datangnya pentingnya ada keuangan. You bayangkan kalau adik-beradik kita sendiri yang ada kat sana, yang tengah sumbat pula, tengah banjir kan, dan dia dah kehilangan segalanya. Kita kat sini, kita malas nak buat bisnes, malas nak bekerja, elok-elok kerja pun main-main, income pun hangat-hangat, bukan hangat, income pun malu-malu kucing. Macam mana kita nak bantu dia kan? Takkan kata, kesiannya tu je. Boleh, tapi kita tak membantulah. Dan sebaik-baik tangan adalah tangan yang memberi kan, yang memberi. So insyaAllah, that's why itu yang selalu kita terapkan kepada kita punya fighters dan warriors. Kita kena memberi, kita kena give. Sebab the more you give, the more you get kan. Kalau you nak RM10, you sedekahlah RM1. You nak RM1,000, you sedekahlah berapa? RM100. So itu kunci dia kan. Kunci kemurahan rezeki bukanlah atas usaha kita, bukanlah atas segala ilmu kita di dada, tapi adalah berapa banyak kita mampu beri. Dan bukan orang Islam ataupun Muslim je yang tahu benda ni. Saya yakin semua agama pun sama. Even Richard Branson, dia cakap dengan Dr. Azizan Osman, Datuk Wira, dia cakap, kalau you nak jadi billionaire, you kena bantu 1 billion orang, 1 billion people. So kunci dia adalah bantu, give kan. So itu yang saya sangat-sangat suka, kalau you all boleh memberi, insyaAllah kita bantu diorang yang kena banjir. Saya tak ada apa-apa account number spesifik, tapi you boleh try. Tengoklah, saya rasa sekarang banyak even Facebook pun dia buat crisis something kan. Saya tengok crisis response, dia boleh beritahu kat mana banjir. Saya respect Facebook punya perubahan laju. Dan Facebook sangatlah betul-betul mengutamakan dia punya kita, user dia sangat mengutamakan user. Dan dia tak suka seller. Ni saya nak kena highlight ni. Facebook tak suka orang yang menjual. Dia tak suka orang yang menjual. Dia suka sharer. Dia tak ada top seller dekat Facebook. Dia ada top sharer ada. Top seller tak ada. So meaning dia tak suka kita menjual. Kalau kita duk menjual, Facebook di tag. Kalau you pakai personal profile, you boleh terminate tanpa kesan dan tanpa warning. So that's why pada you all yang buat Facebook personal untuk buat bisnes, hati-hati.
Kalau nak buat pun boleh lah, tapi jangan buat ayat direct. Menjual ke COD apa semua saya tak tahu lah. Tapi apa yang Sifu saya bagi tahu adalah you kena ada Facebook page. Itu cara betul dalam untuk berniaga dalam Facebook. Okay, dan berniaga kat Facebook makin lama makin mencabar. Sebab apa? Sebab dia dah makin ramai masuk dan harga Facebook dulu tak buat FB ads, you akan dapat organic reach insya-Allah mudah. Dulu mungkin 5 tahun lepas. Sekarang you buat FB ads, bukan sekarang lagi. A few years ago buat FB ads baru dapat reach. Sekarang ni saya cerita sekarang ni, you buat FB ads, you buat iklan ke apa ke, you banyak duit sekalipun, possibility untuk reject tu tinggi kalau cara kita buat tu salah. Faham tak? You ada duit macam mana, banyak mana pun tak semestinya you boleh buat FB ads. That's why Facebook sangat-sangat kontrol sekarang ni. Dia sangat kontrol gila-gila. So kalau kita tak belajar, tak tahu cara betul untuk buat FB ads, nak buat iklan, kita akan ketinggalan lama-lama. So that's why belajar. Dan saya sangat sarankan you all follow Sifu Najib Asadok. Dia ajar Facebook. Kalau nak pergi Instagram mungkin Sifu FB Ads lah. Sifu FB Ads, Sifu Bat lah tu, Sifu F Bat something lah Saya tak pasti, saya tak follow Sifu Bat. Tapi saya follow Sifu Jamal. Tapi saya follow Sifu Najib. So dunia sangat laju. So kalau kita slow, kita tak keep up, kita tak online kan business lagi, itu lagi meninggal. Kalau you masih tak ada online business, hati-hati business you all mungkin tak boleh survive, especially musim PKP ni. So kalau contohlah you ada mak ayah yang buat business kan, dia tak ada online, kita ni yang muda-muda ni tolonglah. Kita tolonglah onlinekan bisnes mak ayah kita ke, ataupun mungkin pakcik, makcik kita. Sebab kemungkinan untuk dia terkubur tu sangat tinggi. Sangat tinggi. Okay, tu landscape baru 2021. Alright. So, malam ni mungkin saya nak share satu story yang saya rasa best saya nak share malam ni. You all ready ke ready ni? Story ni memang best dan saya yakin dia akan relate dengan perjalanan hidup you all, perjalanan untuk buat bisnes, mencari kejayaan, kan? Okay ni? Boleh Alright. So, story ni macam ni. Dia kisah pada zaman Sultan Iskandar Zulkarnain. So, pada masa Sultan Iskandar Zulkarnain ni, dia orang ada peperangan dia orang kena pergi. So, sebelum pergi tu, dia kumpulkan semua askar-askar batalion dia. Dia kumpul semuanya. Dia bagi tahu, okay, dalam perjalanan kita hari ni nanti, kita akan lalui satu sebatang sungai yang cetek je, tak dalam, tapi dekat sungai tu banyak batu. Aku nak kamu semua better nak kamu semua kutip semua batu sebanyak yang boleh dan angkut bawa sampai ke tempat rendezvous point lah, tempat seterusnya. So, okay lah. So, rakyat dia punya askar dengar apa semua dan dia pun okay follow. Dia orang pun berjalan. Nak perang ni, nak jalan jauh bukannya macam zaman sekarang mungkin ada kereta lah, ada jeep lah, tak ada. Dia orang jalan kaki. Pegang pedang, tombak, shield semua berat-berat ni, dia pegang. Dia pun jalan, naik bukit, turun bukit, masuk lubang, keluar lubang, masuk gua, keluar gua. Sampailah hari dah gelap, tiba-tiba baru dia orang perasan, ada sungai lah. Gelap ni dia orang tak nampak sangat lah, memang gelap. Sampai kat situ, so dia orang tahu dah pesanan Sultan Iskandar Zulkarnain. Dia ingat pesanan tu adalah untuk ambil batu. So dekat situ berlakulah 3 golongan. 3 golongan. Siapa nak tahu ni, apakah golongan-golongan ni? Yang follow Iskandar Zulkarnain. Susah Sultan Iskandar lah. Saya sebut Sultan Iskandar. Yang follow Sultan Iskandar. So golongan pertama adalah golongan yang sangat follow Sami'na wa ta'na. Sangat follow. Dia buat apa? Dia kutip semua batu sebanyak yang boleh. Walaupun dia dah berat ni, ada bag lah, ada shield lah, ada tombak, ada pedang apa semua, tapi dia still ambil batu sebanyak mungkin. Kumpul-kumpul, bawa lah ni, sanggup lah, dia gigih. Sebab apa? Dia sangat follow apa yang Sultan Iskandar suruh lah. Dan golongan kedua pula dia macam, lebih kurang, alamak, kena ambil batu ke dah sampai, aku berat kot ni. Belah, angkat satu lah, boleh lah buat syarat, at least tak kena marah. Kan? Tak adalah macam nak ambil banyak-banyak sangat kan. Walaupun Sultan Iskandar suruh ambil sebanyak yang boleh, dia kata tak apalah, kau ambil satu je cukup lah. Sampailah golongan yang ketiga.
Golongan ketiga ni golongan yang tegar. Yang mana bila dia lalu situ cakap ngarut. Aku ni pun dah cukup berat, nak suruh aku buat benda tu memang tak lah. So dia melawan lah lebih kurang, tapi dia tak nak. Right. So apa yang berlaku, dia pun teruskan perjalanan sampai dah dekat rendezvous point yang dia nak pergi tu. Dia orang pun berehat. Esok paginya bila dia bangun, baru dia orang perasan rupanya batu-batu yang dia orang collect tu adalah batu permata. Diamond, shine bright like a diamond. Batu permata. So bila apa yang berlaku, orang yang ambil banyak tu cakap, alhamdulillah, syukur ya Allah, terima kasih, akhirnya dapat juga aku survive kan. Untuk mungkin lepas habis perang tu dia akan guna untuk perbelanjaan keluarga dia apa semua. Dan yang golongan kedua pula, aduh, aku ada satu batu je aku ambil. Aku tahu macam ni, aku ambil satu sungai tu, aku bolot seorang. Tapi dah terlambat. Dia ambil satu je dan dia dapat satu je lah. Dan golongan ketiga memang lagilah menyesal, tertongging-tongging, tunggang terbalik. Sebab apa? Sebab dia langsung tak ambil. Satu pun dia tak ambil. Satu pun dia tak ambil. Sebab dia cakap semua benda tu mengarut. Tapi rupanya batu-batu yang dia ambil tu adalah batu yang bernilai tinggi. Mahal kot. Mahal. So, apa yang berlaku? Ini adalah sebenarnya kita boleh linkkan, kita boleh relatekan dengan apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Setiap hari kita akan lalui kehidupan kan. Pergi kerja, bangun, balik kerja, pergi kerja, balik kerja. Dan along the way sebenarnya kita ada sangat banyak masa untuk kutip pemata-pemata ni. Dalam life kita ada lesson. Life lesson, lesson learn apa semua. Kita akan belajar banyak benda. Cuma persoalan dia, adakah kita kutip? Kita kutip tak? Ataupun kita mencari tak kat mana aku nak kutip pemata-pemata ni? Dan ramai orang dia malas nak cari benda-benda ni. Dia biarkan. Lama-lama dia tak ada pemata langsung untuk dia bawa kan, untuk dia survive. Tapi kalau anda adalah orang yang sentiasa cuba mencari pemata-pemata ni, you ambil apa? You nampak, ni ilmu di kelas ni bagus, you follow, you ambil pemata tu. Kelas ni bagus, you follow sampai you ada sangat banyak pemata untuk bantu anda meneruskan perjalanan kehidupan dengan lebih baik, dengan ekonomi yang lebih bagus, InsyaAllah mungkin dengan financial freedom. So itulah beza orang yang nak ambil sikit-sikit dengan yang tak ambil langsung. Dan persoalan dia sekarang, anda di golongan yang mana? Itulah persoalan dia. Kita di golongan yang mana? Adakah kita golongan yang ambil sebanyak mungkin, ataupun golongan yang ambil satu je, ataupun golongan yang tak ambil langsung? Macam mana kita di dalam kehidupan ni? Adakah kita malas sangat nak belajar? Kita nak pergi kelas, malas, alamak, leceh lah, aku dah habis belajar, aku dah grad. Memang of course kita dah grad, tapi adakah grad tu cukup untuk membantu keluarga kita? Adakah income yang kita dapat sekarang ni dah cukup banyak untuk bantu orang-orang yang susah, ataupun keluarga kita yang susah sendiri? Mungkin makcik kita, mungkin pakcik kita yang susah kan? So itulah antara benda yang saya sangat suka bila kita dengar story-story macam ni tau. Story ni, manusia suka story kan? You all suka story kan? That's why berlaku ada movie. That's why movie boleh blockbuster lah, Netflix lah, sebab orang sangat suka story kan? Daripada story kita banyak belajar kan? Saya antara orang yang sangat suka tengok movie. Sangat suka tengok movie. So macam-macam movie insyaAllah. Tapi this few years saya dah sangat kurang. Sebab banyak busy sikit. So masa tu saya terpaksa sacrifice. Saya dah tak tengok movie sangat. Tapi saya still mencari movie yang saya mencari sebenarnya. Saya mencari movie yang ada nilai. Saya sangat suka cerita Ford versus Ferrari. Saya sangat suka tengok cerita Three Idiots. Saya suka tengok cerita The Founder. Setakat ni. Dan banyak lagi cerita yang saya belum tengok, yang saya nak tengok insyaAllah one day. Dan mungkin saya boleh share dengan you all story tu apa, dan you all pun boleh tengok kan. So bila kita cakap pasal story, that's why lalu kita launchkan Cercita Challenge. Cercita Challenge. Cercita. Sebab apa? Sebab kita orang nak faham, ramai especially you all yang berada bersama kami dah try e-wallet kan? Betul kan? You dah try kan? Tapi you tak pernah story you pakai e-wallet tu dekat sesiapa pun. Orang tak tahu. In fact saya pun tak berapa banyak kali cerita. Tapi mungkin anda yang selalu follow mungkin tahulah yang saya beli disebabkan Amal. Dia kenal daripada kakak ipar. So Amal pakai, alhamdulillah. Dulu dia pakai, dia semua banyak gila
Kan banyak gila sampai cikgu Taska tegur. Cikgu Tadika dia tegur selalu minum ais ke. So Amal memang tak pernah minum ais, tapi dia masih sesama teruk. Lepas pakai wali, alhamdulillah selesai. Dan adik-adik dia semua kita pakai. Dan saya sendiri saya selalu batuk you tengok saya buat live ni. Kalau dulu saya buat live ke apa ke, mungkin live saya 90% batuk, 10% tu barulah saya bercakap. Kan? So itulah yang berubah. Perubahan yang saya semacam, kalau aku tak pakai dulu, mungkin aku tak akan dapat apa yang aku dapat sekarang. So ini mungkin adalah antara permata yang saya dah kutip. So mungkin saya nak anda semua, kan, especially kita punya fighter, kita punya warriors, sekarang yang bawah Lalili team, kita nak open untuk anda special. Untuk fighter, warrior, kita buka untuk anda satu peluang untuk you all sharekan story anda. InsyaAllah mungkin viral. Dan bila viral, mungkin benda tu akan membantu business you all. Membantu business you all, yang mana sebab orang nak tahu kadang kenapa you pakai wali okey ke, orang tanya. Tapi kita tak bagi jawapan, kan. Kita tak bagi tahu kenapa kita pakai. Kita just cakap, awak belilah produk ni, ada peppermint, ada lavender, awak beli. Padahal sebenarnya dia tak nak tahu apa ingredient dalam tu. Dia nak tahu kenapa kau pakai, apa kebaikan dia, bagus ke. So kita kena story. So kita nak pilih story yang paling best. Kalau boleh lebih emosi, kita tak nak fakta. So lebih beremosi, kita nak pilih. Dan kita ada reward best untuk bagi you all. So kita open pada semua level. Tak kisahlah leader, anak leader pun boleh, anak kepada anak leader pun boleh, as long as you all under Lalili bersama kami. Dan kita nak reward, nak bagi you all reward ni. Cerita challenge. Jangan lupa hashtag cerita challenge. InsyaAllah kita you boleh tengok kita dah pin post. Kan, kita dah pin post. You boleh tengok situ. Follow je step-step dia dan share story you all. Tak kisah panjang ke pendek ke, tak kisah. Yang penting impact padu, emosi terbaik, dan orang mudah faham lah. Okay alright. So itu benda yang saya nak share malam ni sebenarnya. Dan selain tu saya nak bagi tahu buku Lalili Empire. Kita masih open ebook. Ebook 7 tips mudah berjaya style millionaire yang saya dah compilekan. Alhamdulillah hasil bersama duduk dalam circle dengan diorang. So better you guys check out, ambil benda tu, check it out. Dekat laliliempire.com, contact kita akan bagi secara percuma sahaja setakat ni, secara percuma. So boleh ambil, dan dekat situ kita ada share step-step macam mana diorang ni yang dah berjaya buat. Kan, itu adalah antara roadmap lah sebenarnya. Saya senang simpulkan, dia macam booklet ataupun roadmap macam mana diorang ni buat apa yang diorang buat sampai dia dapat apa yang dia dapat. Okay, sebab kadang-kadang orang ingat kejayaan tu macam pump. Kau boleh lah, kau lahir anak orang kaya. Kau boleh lah, kau dah pandai buat bisnes. Kau boleh lah, kau pandai bercakap. Tapi sebenarnya perjalanan tu tak macam tu ya, tuan-tuan, puan-puan. Perjalanan kejayaan tu dia tak semudah tu. Kalau anda nampak saya macam boleh bercakap sekarang, sebenarnya saya sangat introvert. Saya tak suka bercakap dengan orang pun. Saya sangat pemalu. Tapi saya tahu, kalau aku tak ubah, kalau aku tak belajar, aku tak boleh ubah hidup aku. So this is a learnable skill. So macam mana nak learn? Belajarlah. So that's why kita orang saya sediakan ebook ni untuk anda belajar, baca. Dan saya yakin saya pasti you dapat sesuatu daripada buku tu, insyaAllah. Dan dapat bantu at least ubah hidup you, dan mungkin dapat capai 10k you yang pertama. Itu saya punya impian. Dan insyaAllah tahun ni doakan Lalili nak bantu 5,000 orang usahawan. Bantu kami untuk doakan kami agar kami dapat bantu lebih ramai usahawan yang mana, especially mereka yang dah stuck, yang dah tak ada yang masalah income, mungkin yang kena banjir tu semua, dia orang dah down, sangat-sangat down. So insyaAllah kita lah yang mungkin Allah hantar untuk bantu dia orang, untuk give back pada mereka yang dah mengalami kesusahan. Sebab tangan yang memberi insyaAllah lebih mulia dan lebih baik daripada tangan yang menerima. Okay, saya rasa itu saja. Terima kasih pada yang join live kita malam ni. Korang memang awesome. Hashtag nak mula bisnes, jom join Lalili. Alright, bye. Assalamualaikum. Hashtag sihatkan syok.